daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Muaz bin Jabal ataupun dia lebih dikenali dengan nama Abu Abdurrahman. Dia di antara orang yang disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun. Orang yang di antara yang terawal masuk Islam. Dia di antara sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Muaz bin Jabal satu hari dia dapat peluang untuk musafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, fa asbahtu yawman qariban minhu. Muaz bin Jabal kata, satu pagi aku dapat peluang duduk dekat dengan Nabi. Wa nahnu nasir, ketika itu kami dalam perjalanan, kami di dalam musafir lagi. Faqultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Bila dia dapat saja peluang pergi dekat dengan Nabi, dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, boleh tak cerita dekat saya apakah satu amalan yang kalau saya buat, saya dapat syurga dan saya dijauhkan daripada neraka. Untuk itu budaya para sahabat Nabi. Mereka tak tanya benda lain. Mereka nak tahu macam mana cara nak masuk syurga. Bila dia dapat dekat dengan Nabi, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, boleh tak bagi tahu apakah satu amalan untuk saya buat yang dengan amalan itu saya dapat syurga dan saya selamat daripada masuk neraka. Nabi kata, laqad sa'altani an azim. Nabi kata dekat dia, wahai Muaz, hang tanya aku ni satu benda besar. Cerita kata kita boleh masuk syurga, ini cerita besar. Cerita kata kita boleh lepas daripada masuk neraka, ini cerita besar. Lebih besar daripada segala-gala cerita yang ada dalam dunia ni. Kalau kesudahan kita masuk syurga, makna kita mendapat satu kesudahan yang besar. Kalau kesudahan kita esok, kita selamat daripada terhumban ke neraka. Bermakna kita mendapat satu kesudahan yang besar. Nabi SAW kata, wa innahu la yasirun ala man yassarahullahu alaih. Nabi kata, walaupun cerita nak masuk syurga ini cerita besar, tapi mudah bagi orang yang dipermudahkan oleh Allah. Nabi kata nak dapat masuk syurga ni mudah. Mudah kepada siapa? Mudah kepada orang yang Allah bagi kemudahan dekat dia. Macam kita nak jadi orang baik. Nak jadi orang baik ni mudah. Mudah kalau Allah nak bagi kita jadi baik. Berapa banyak manusia yang teringin, yang berazam nak jadi baik tapi tak boleh jadi baik. Itu sebab di antara doa yang kita duk baca lepas kuliah, kita kata Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah, bagilah kami ni jadi orang yang faham agama. Pasal apa? Bila Allah buka hati kita untuk kita faham agama, insya-Allah itu jalan mudah kita jadi orang baik. Kalau kita jadi orang baik, nak masuk syurga mudah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda yang mesti kena buat satu, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah. Jadi abdi Allah. Abdi maksud dia apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar apa Tuhan kata, kami dengar apa Nabi kata, kami taat. Nombor satu sekali, Nabi kata, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah. Abdi diri kepada Allah. Jangan syirik Allah dengan apa benda pun. Wa tuqimus salah. Nabi kata semayang, jangan tinggal. Waktu susah, waktu senang, waktu kaya, waktu miskin, waktu lapang, waktu sibuk, waktu hujan, waktu kemarau, semayang. Wa tu'tiz zakah. Cukup syarat, cukup nisab, cukup haul, keluar zakat. Jangan sayang duit, kerana itu bukan duit kita, itu duit fakir miskin. Wa tasumu Ramadan. Bulan Ramadan mesti puasa. Wa tahujjul bait. Cukup duit, sehat tubuh badan, buat haji. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam
Pertama sekali, Nabi bagi tahu 5 rukun Islam ini wajib ditunaikan. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala abwabil khair. Nabi pula tanya kepada Muaz. Nabi kata, wahai Muaz, mau tak mau aku nak cerita dekat engkau pintu-pintu kebaikan? Mau tak mau aku nak bagi tahu dekat hang benda-benda yang baik yang kalau hang buat hang jadi orang baik. As-saum junnah. Nabi kata puasa sunat, puasa itu perisai. Orang yang rajin puasa, dia ada shield, dia ada satu perisai yang menyelamatkan dia daripada buat benda tak elok. Bukti dia apa tuan-tuan? Bila kita puasa dalam bulan Ramadan, kita agak terpelihara. Kita tak bercakap benda tak elok, kita tak bohong orang. Pasal apa? Pasal kita tahu kita puasa. Orang puasa tak boleh buat benda tak elok. Lagi banyak puasa, lagi terpelihara kita daripada buat benda tak elok. Maka Nabi SAW kata pintu kebaikan ialah puasa. Bila kita puasa, kita macam langkah masuk dalam satu daerah kebaikan. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Yang kedua, kata Nabi SAW, belajar bagi sedekah. Pasal apa? Sedekah itu boleh memadam dosa. Kita tak boleh bagi 1,000, kita bagi 100. Kita tak boleh bagi 100, kita bagi RM10. Kita tak boleh bagi RM10, kita bagi RM1. Belajar ringan-ringankan tangan memberi. Maka sedekah itu, kata Nabi SAW, tudfi'ul khati'ah. Dia boleh memadam dosa. Kama yudfi'ul ma'un nar. Seperti mana air boleh padam api. Bila ada api, kita ambil air istimba ceruk, terpadam api. Macam itulah kalau kita sedekah, terpadam dosa. Wassalatul rajul min jawfil lail. Dan pintu kebaikan yang ketiga ialah satu orang yang rajin-rajinkan diri sembahyang malam. Tak boleh tiap-tiap hari, seminggu sekali. Tak boleh seminggu sekali, sebulan sekali. Habis-habis setahun sekali. Biasakan diri jaga pukul 3, pukul 4 pagi. Allahu Akbar. Tahajud. 2 rakaat cukup. Jangan tamak, jangan haloba. 2 rakaat cukup. Kita cuma perlu masa 10 minit. Untuk nak bangkit, untuk nak masuk pancong, untuk nak gosok gigi sikit, untuk nak ambil wudu, untuk nak keluar mai, untuk nak hempang sejadah, untuk nak Allahu Akbar. 2 rakaat yang ringan, itu pintu kebaikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW kemudian memetik ayat daripada surah Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tu menceritakan tentang orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik itu ialah orang yang tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Orang-orang yang tengah malam dia sanggup untuk nak menjauhkan lambung dia daripada tempat tidur. Maksudnya sanggup bangkit semayang tengah malam. Setidak-tidaknya sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Tuhan bagi dekat kita ni tak tahu nak abang tuan-tuan. Allah bagi kita sehat ni pun tak boleh nak bayar lah. Untuk saya cerita tentang duit ringgit, untuk saya cerita tentang nikmat keluarga, untuk saya cerita tentang nikmat ada kerja, ada gaji, ada pendapatan, ada rumah, ada keamanan dalam negara. Untuk saya cerita yang tu semua. Allah bagi kita sehat ni pun cukup dah. Di ketika hospital tak ada katil kosong. Tuan-tuan jangan kata hospital Seberang Jaya, tuan-tuan jangan kata General Hospital Penang. Tuan-tuan pergi sampai Kuala Lumpur, sampai HKL, tuan-tuan pergi sampai Hospital Serdang di Kuala Lumpur, katil kosong tak ada.
ramainya orang sakit, Allah Subhanahu wa taala bagi kita sehat. Tak bolehkah sebulan sekali bangkit 5 minit, 10 minit sujud sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullih. Nabi kata, Muaz, mau dak aku nak habaq dekat hang satu benda yang sangat fundamental, satu benda yang sangat essential, satu benda yang sangat penting daripada segala-gala benda. Wa amudih, wahai Muaz, mau tak mau aku nak cerita dekat hang benda yang menjadi amud. Kita dulu dengar orang duk kata as-salatu imaduddin. Imad, amud, makna dia apa? Tiang. Satu benda yang menjadi pilar, yang menjadi tiang kepada kehidupan kita. Wa zirwati sanamih, dan aku nak cerita dekat hang wahai Muaz benda yang menjadi puncak, yang menjadi kemuncak. Zirwatu sanamih, sanam dalam bahasa Arab ni, sanam tu bonggoy unta tu. Bonggoy unta tu hak atas, tempat paling tinggi pada unta tu, bonggoy dia tu dia panggil sanam. Nabi SAW kata kepada Muaz bin Jabal, Muaz, aku nak bagi tahu dekat 3 benda. Yang pertama, perkara yang paling fundamental, benda yang paling penting. Yang kedua, tiang dia, dan yang ketiga, kemuncak dia. Kata Nabi SAW, ra'sul amril Islam. Nabi kata benda yang paling penting dalam hidup kita ialah Islam. Islam yang Allah bagi kat kita ni, Allah bagi kat kita tuan-tuan. Berapa ramai manusia dalam Malaysia, dalam dunia yang Allah tak bagi Islam. Allah bagi dia kaya, Allah bagi dia berpengaruh, Allah bagi dia popular, Allah bagi macam-macam dekat dia. Allah tak bagi Islam dekat dia. Kerana Islam tidak ada, tidak masuk syurga. Tidak ada guna kekayaan, tidak ada guna kedudukan, tidak ada guna populariti, tidak ada guna segala-galanya. Pasal apa? Pasal tidak ada Islam. Maka Nabi SAW bagi tahu kepada Muaz, wahai Muaz, benda yang paling important, benda yang paling penting sekali ialah Islam. Jaga Islam. Jangan sampai terlucut Islam daripada kamu. Maksudnya apa? Allah sudah bagi Islam. Jangan murtad. Jangan buat benda yang boleh menyebabkan kita murtad. Wal'iyazu billah min dhalik. Wa amuduhu salah. Nabi kata tiang kepada Islam ialah sembahyang. Wa dhirwatu sanamihil jihad. Dan kemuncak kepada segala-galanya ialah kesanggupan untuk berjihad. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taratu Nabi habang pun berasa habis dah. Berasa, bukan kata Muaz, kita yang baca hadis ni pun sampai takat tu Nabi habang kita rasa macam komplit dah. 5 rukun Islam nak kena jaga, 3 benda yang menjadi pintu kebaikan, disuruh kepada kita ni supaya puasa, disuruh kepada kita ni supaya bersedekah, disuruh kepada kita ni supaya bangkit sembahyang malam. Kita dengar yang tu kita rasa banyak dah hak Nabi bagi tahu, cukup dah. Tiba-tiba Nabi SAW kata, wahai Muaz, ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullih. Nabi kata, wahai Muaz, mau tak mau aku nak habaq dekat hang benda yang kontrol semua hak aku habaq tadi. Aku habaq dekat hang 5 rukun Islam yang kena buat. Aku habaq dekat hang 3 perkara yang menjadi pintu kebaikan. Aku habaq dekat hang ni segala tiang dia, segala semua Islam nak kena jaga. Tapi aku nak bagi tahu dekat hang ada satu benda yang kontrol semua yang aku sebut tadi. Qultu bala ya Nabi Allah. Muaz kata, tentu aku nak tahu apakah benda yang paling penting ini ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanih. Nabi jelan lidah dekat Muaz, Nabi tunjuk lidah. Fa akhadha bilisanih. Ni Nabi kata.
kuffa alaika hadha. Nabi kata, Muaz, jaga benda ni. Jaga lidah ni. Qultu, ya Nabi Allah. Muaz bila dengar macam tu, dia kata, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih. Muaz kata, ya Rasulullah, adakah every single word yang terbit di mulut kita ni Allah akan ambil kira dan boleh menjadi punca kepada kita masuk neraka? Muaz tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, adakah lidah ni, adakah benda yang kita duk bercakap hari-hari, adakah perkataan yang kita duk kulung hari-hari ni, adakah benda ni boleh jadi punca kita kena azab di hari akhirat esok? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dekat Muaz, "Sakilatka ummuka ya Muaz." Nabi kata, malang sungguh mak hang yang melahirkan hang wahai Muaz. Nabi kata. Kalau kita terjemah perkataan dia, sakilatka ummuk, maksudnya malanglah mak hang yang melahirkan hang, kemudian hang ni mati, malang mak hang. Itu maksud perkataan tu. Wa hal yakubbun nas fin nar ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Nabi kata, Muaz, hang tak tahukah berapa ramai manusia di hari akhirat esok disembamkan muka mereka dan hidung mereka ke neraka semata-mata kerana lidah yang tak jaga. Muaz, hang tak tahukah di hari akhirat esok berapa ramai manusia kena masuk neraka pasal lidah? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan hadis itu, yang pertama, 5 perkara yang menjadi rukun Islam, by hook or by crook, kena buat. 5 perkara yang menjadi rukun. Rukun ni maksud dia apa, tuan? Rukun ni maksud dia apa? Maksud dia, ketiadaan benda tu batal ibadah. Itu rukun. Takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar tu dia panggil apa? Rukun semayang. Kalau satu orang nak semayang, dia tak mau sebut Allahu Akbar. Dia pipi, dia kiam saja. Dia tak sebut Allahu Akbar. Sah tak semayang dia? Semayang dia tak sah. Pasal apa? Pasal Allahu Akbar itu rukun. Rukun by hook or by crook. Kok mana cerita pun kena buat. Rukun Islam mesti kena buat. Kecuali yang tertentu tadi, zakat, kalau sekiranya cukup haul, cukup nisab, keluar zakat. Haji, kalau ada kemampuan, tunai haji. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan yang kedua, 3 perkara sunat sedaya upaya cuba buat. Apa dia? Puasa sunat, sedekah, sembahyang sunat, sebaik-baiknya tengah malam. Sedaya upaya buat. Tuan-tuan, orang mati muda ramai lah ni. Duk mati umur 30-an, 40-an, dalam zaman lah ni, ramai. Duk elok-elok, duk sihat-sihat, tak bersebabkan sakit, mati. Kita tak tahu hari kita. Yang ketiga, perkara yang paling penting, Islam. Apa cerita pun, jaga Islam. Jangan sampai rosak dia. Kerana rosak Islam, kita tidak ada tempat di syurga. Yang keempat, agama tidak akan tertegak kalau tidak sembahyang. Orang minta derma untuk nak tolong mangsa banjir, kita bagi 100,000. Kita ada duit, kita bagi 100,000. Tapi kita tak sembahyang. Agama kita tidak ada tiang. Macam mana bangunan nak berdiri tanpa tiang? Yang kelima, tapi semua benda yang kita sebut tadi boleh rosak semata-mata kerana angkara lidah. Pelihara lidah kita sebaik-baiknya. Zaman hari ini bukan lidah, WhatsApp, Telegram, Facebook. Ini punca kerosakan kita. Bukan kita karang, bukan kita buat apa pun. Kita tolong forward benda tak betul ya. Cukup. Kita tak karang benda tu, kita tak fikir susah payah untuk nak buat benda tu. Memadai dengan orang hantar kat kita, kita hantar kat grup lain.
Kalau benda itu tidak betul, kita adalah pengembang fitnah. Sama macam orang yang berjalan hulu hilang, mulut duk fitnah orang. Sama, tetapi fitnah berlaku dalam bentuk moden hari ini. Sekali tekan aja, lepas dekat 200 orang yang duk ada dalam grup dia. Itu punca manusia terhumban ke neraka.